Di kaki bukit berdekatan lingkaran tengah dua Gombak, terletaknya restoran golek-golek suasana kampung. Sesuai dengan namanya, dekorasi di segenap ruang restoran bertemakan tradisional dan barangan antik, koleksi pribadi Ahadiat Akasha, suami kepada pemilik restoran ini. Nur Hayati Muhammad Fauzi menjadikan restoran ini pilihan warga kota yang rindukan masakan kampung. Saya asalnya dulu graduate dalam bidang bisnes. So jadi asalnya saya distributor. Saya distribute buku Ahadiat Akasha. So lama kelamaan bila adik kata dia nak start kencing. So start terfikir nak buka kedai makan. Bila isteri saya cakap dia nak buka kedai makan, sedangkan dia punya keseluruhan hidup dia bermula dengan publishing, penerbitan bersama saya. Jadi saya melihat satu benda yang macam percaya dengan tidak, macam orang kata boleh ke tak boleh. Tapi saya nak kata 100% tak boleh. Itu saya rasa nanti macam membunuh semangat. Tapi bila dia kata dia cubalah kan, dan dia cuba. Sambal tumis tu dia buat, dia punya paste dan sebagainya. Jadi saya macam okey, tapi bila saya makan pun okey lah kan, sebab saya dah boleh katakan dah biasa makan. Jadi saya tak tahu dan tak pasti sama ada masakan itu boleh tak dia menembus selera orang ramai. Itu paling penting kan. Kalau kita masak kat rumah, datang saudara mara, itu lain cerita. Tapi bila kita dah cerita tentang nak jual kat orang, nak bagi orang makan, orang nak bayar benda-benda macam ni, itu satu benda yang mencabar. Saya kurang memasak, tapi saya suka panggil kawan-kawan datang rumah untuk macam barbecue. So bila saya buat makan-makan, so kita buat dekat bahagian atas ni. Tapi tak adalah ni semua lagi kan. Dia just pokok dan ada few meja. Jadi bila diorang cakap hati kat atas ni macam kau ada tempat, kau boleh buat kedai makan. Cakap siapa nak masuk dalam hutan ni? Lepas tu cakap tak apa, kawan-kawan ada. So daripada situ, kebetulan ada tanah, so kita buat daripada kecil. Dan bila ada untung sikit, kita besarkan sikit. Ada untung sikit, kita besarkan sikit. Dan actually kita beruntung sebab kita punya overhead untuk sewa free. Itu saja kan. Jadi kita buka dekat atas tanah sendiri. Bermula dengan bidang penulisan, dunia masakan bukanlah suatu impian yang pernah diidamkan. Namun ianya terzahir dek kerana suka menjamu rakan dan taulan. Okey, kita buka, kalau jangan terkejut, kita buka pada bulan puasa dan waktu sahur. Itu pertama kali kita buka kedai makan ni untuk sahur. Jadi kita buka pukul 12 malam hingga pukul 4 pagi, Jumaat dan hingga Ahad. So kita buka sebenarnya secara suka-suka. Shockingly, kawan-kawan saya datang dan diorang support saya. Jadi hari minggu pertama tu, untuk yang sahur pertama tu, ramai yang datang. Jadi kita orang ni yang masih tak tahu apa-apa dalam bidang kedai makan ni, so macam terkejut sebab kita orang ni semua bidang terjun. Golek-golek tu ialah kita bakar ikan dekat atas tu, kita pusing macam tu. So jadi kita start cakap golek-golek ikan tu lah. Jadi maknanya macam adik kata, okey kita tak golek suasana kampung. Since tempat ni macam suasana kampung, so kita buat macam tu. Jadi simbolik lah golek-golek ikan tu dekat atas tempat bakar tu lah. Saya sebenarnya buka sikit-sikit. Jadi saya ada adik saya dekat belakang, Muhammad Firdaus, itulah Firdaus tu adik saya. So dia daripada awal sampai akhir sampai sekarang ni lah dia menolong saya dari segi okey Kak Ti kita kena buat ni, Kak Ti kita kena blast macam ni, Kak Ti kita kena buat macam ni. Di samping tu saya ada suami saya yang cakap okey kalau kita nak buka kedai makan kita kena ada konsep. Konsep kita macam ni. So kita punya pemakanan kita sebab awak tahu masakan kampung. So kita buat konsep masakan kampung, konsep kampung. Kebetulan suami pun suka collect barang-barang lama. So jadi bila kita memang rumah Melaka ni memang ada dekat sini. So kita buka satu kedai makanan yang berkonsepkan makanan kampung. Saya telah bersama-sama dengan Kak Ti lah membantu Kak Ti, lebih banyak membantu Kak Ti dalam menjayakan operasi golek-golek ni. Pada mulanya memang kita agak struggle, tapi kemudiannya
saya nampaklah kita boleh sedikit demi sedikit kita dapat membawa customer masuk dan menaikkan nama golek-golek kat situlah. Pada permulaan kita hanya ada dalam 10 item saja. Semuanya lebih kurang bakar sambal saja. Dan selepas itu dalam sedikit demi sedikit kita menambah ke gulai lemak, ke sup ayam semua. So kita menambah sehingga sekarang saya rasa kita sudah ada 72 kita punya item sup menu kita lah. Jadi menu yang paling top kat sini ialah bila datang kat golek-golek mesti kena makan ikan bakar sambal petai. Paling popular kat sini ikan ciakap sambal petai. Dan samping itu kita ada gulai lemak daging salai, sotong goreng tepung telur masin. Itu memang paling popular dan selalunya memang dapat feedback yang paling baguslah dekat sini. Kena rasa kat sini. Samping makanan yang berat dekat golek-golek, customer boleh juga makan makanan yang ringan seperti pepes, lepas tu ayam pandan, manci-manci ni semua kami ada juga sediakan dekat sini. Saya jadi pelanggan golek-golek since 2013. Saya dapat tahu daripada surat khabar. Masa tu saya terjumpa iklan dalam surat khabar. Menu dia kerang bakar sambal. Jadi saya pun telefon terus sebab ni. Saya kata saya nak datang makan. Dia kata okey boleh tapi dia buka 3 hari seminggu. Jadi saya pun datang hari Jumaat. Saya ingat dia buka Jumaat Sabtu Ahad. Itulah kali pertama saya datang 2013. Okey, menu keluarga kami kerang bakar sambal. Siakap bakar ataupun pari bakar, sotong salted egg, and then lala kamyong, dan dia ada ketam kamyong juga, tu pun salah satu favourite juga, and then ayam mak kasim untuk budak-budak. Atas ni ialah hutan, di kawasan hutan. Jadi bila kita nak buka kedai makan, since dah ada rumah Melaka ni, lepas tu apa yang saya termasak ialah makanan kampung. Jadi kita teruskan suasana kampung tu. Macam kayu-kayu pun kita pakai kayu-kayu second hand. Macam meja pun kita pakai daripada pintu lama. Lepas tu kaki meja kita pakai kaki yang mesin jahit. Jadi semua tu kita terapkan dalam untuk suasana kampung punya. So bila orang datang, yang mana-mana orang bandar yang tak tahu kampung, so bila datang, rumah kampung lah. Ada juga budak-budak yang kita dengarkan macam, rumah kampung, tak pernah naik rumah Melaka ni, naik turun, tengok tempayan macam pelik. So kita happy lah tengok macam tu. Sebenarnya kalau konsep golek-golek tu, dia lebih pada nama dia sendiri pun, golek-golek suasana kampung kan. So ambil daripada konsep suasana kampung tu, lepas tu kita matchkan dengan rumah Melaka, rumah tradisi. So apabila menu tu kita kenakan dengan ikan bakar, gulai lemak, daging salai dan sebagainya. Jadi benda tu dah memang orang kata dia dah memang dah sendiri, dah memang ada dalam konsep tu. Jadi nak katakan kita plan awal pun tak juga. Secara kebetulan pun iya. So memang bila kita dah cakap golek-golek suasana kampung tu, dengan apa barangan yang dah ada tu, dia dah macam orang kata dah mudah. Saya rasa untuk pemilihan saya untuk makanan kampung ni, saya rasa masih relevan. Tapi sebab makanan ni ialah saya rasa macam makanan asal usul kita. Kadang-kadang kita boleh tengok makanan tu ialah makanan seasonal. Macam kadang-kadang okey yang makanan ni jenis popular sekarang, tapi dia tak akan makan masa yang lama sebab bila dia popular lepas tu tiba-tiba dia dah slow dia dah tak ada. Macam makanan kampung ni daripada dulu sampai sekarang, gulai lemak sampai sekarang orang tetap akan makan gulai lemak. Saya nampak makanan kampung ni memang kata peminat dia ada peminat tersendiri. Even dalam keluarga pun kadang macam saya suka macam ni, anak saya suka ni. So memang takkan hilang lah makanan ni. Dia punya permintaan saya rasa memang akan kekal. Orang masih akan mencari. Especially kat KL ni, nak cari tempat macam ni kan, memang susah.
kampung. Terima kasih kami ucapkan untuk anda semuanya yang menyokong kami di sini. Khas untuk anda lagu ini. Menghidangkan lebih 70 hidangan lauk kampung, restoran ini bukan sahaja menjanjikan rasa dan keaslian masakan desa, namun pelanggan dapat menikmati suasana kampung yang sebenar. Yang saya ingat, wife cakap masa tu dia kata dia nak buat satu masakan kampung. Jadi dia kata dia nak cuba buat sesuatu yang macam mana nak buat, nak invent, nak cipta resepi yang boleh dimakan panas-panas. So dia nak ambil konsep tom yum tetapi nak terapkan dalam masakan Melayu, masakan tradisi kampung. Tetapi alhamdulillah, benda itu saya melihat macam satu perintis. Kita dapat lihat bahawa orang Melayu balik kerja ke selalu makan tengah hari tapi rasa nak makan macam balik macam kampung, mak kita masak dan sebagainya. So jadi saya rasa satu, kalau niche lah, satu perniagaan yang niche yang dapat mengisi satu ruang kosong lah dalam restoran-restoran yang ada sekarang lah saya rasa. Jadi dari segi sambal-sambal tu, setiap jenis makanan yang ada dekat Golek-Golek, saya yang akan sediakan sambal dia. Saya akan buat paste. Setiap paste tu maknanya sambal tu saya akan buat sebab kita akan ikut portion, ikut ni semua. Jadi maknanya diorang datang, diorang akan bakar atau diorang akan goreng. Lepas tu just letak sambal saya. Setiap order tu kita akan baru masak. Maknanya makanan tu kita akan masak panas-panas. Jadi maknanya kita memerlukan sedikit masa untuk kita masak. Sementara dia nak menunggu makanan tu dihidangkan, so customer boleh menikmati pemandangan dekat atas Golek-Golek ni lah. Sebab kebetulan di atas bukit, kita sediakan makanan yang sedap untuk dimakan dan sambil menikmati suasana yang cantik dekat atas ni. So saya rasa kalau untuk dari segi harga, saya rasa mungkin berbaloi lah. Kalau diorang datang nak naik atas bukit, lepas tu parking, kadang-kadang nak menunggu sikit tu, saya rasa berbaloi sebab diorang boleh menikmati suasana yang ada kat atas ni. Menghidangkan lebih 70 hidangan lauk kampung, restoran ini bukan sahaja menjanjikan rasa dan keaslian masakan desa, namun pelanggan dapat menikmati suasana kampung yang sebenar. Bila orang datang dekat Golek-Golek, bila dia rasa kita punya ikan bakar, kita tak sama macam ikan bakar orang Melayu masak. Maksudnya macam dia ikan bakar lepas tu cicah dengan kicap, air asam ke macam tu. Saya punya ikan bakar ialah kita letak sambal dekat atas ikan bakar. Jadi bila orang datang, bila dia kata macam mana tu, letak kat atas tu macam sambal tak tu, diorang macam pelik. Tapi diorang try. Bila diorang try, oh okey macam ni. Diorang terima dan macam, oh okey sedap dia kata. Kita buka dalam hutan, out of nowhere. Lepas tu saya pun bukannya jenis keluarga yang bisnes yang kedai makan. Kita bidang terjun je. Jadi mula-mula tu agak susah sebab kita struggle sebab nak cari customer. So jadi kita nak bagi tahu customer yang kita ada kedai makan kat dalam hutan ni. Jadi agak susah untuk kita bagi tahu sebab kita bukannya satu company besar yang boleh war-warkan dekat mana-mana kan. Masa tu memang zaman tak ada apa, waste pun tak ada kan. Saya call tanya kat mana, saya tanya direction, dia kata hala jalan ni okey. Tapi yang first time memang sesat lah, saya sampai ke terlajak ke depan tu kot, apa tanam waktu tu, jelatik kot. Saya ikutlah panduan dia bagi dalam telefon. Saya sampai sini masa tu dah dekat 10.30 malam. Masa tu tempat ni depan tu kat bawah tu memang signboard, saya tak ingat ada ke tak ada. Tapi memang semak hutan. Oh, bila sampai nampak first tempat dia bakar tu, Puan Yati dengan Abah Hadiat tengah bakar tu, saya nampak, oh tempat ni memang best. Tu, dan rasa pula dia punya menu, oh memang itulah saya datang tiap minggu tu. Sejak pada tu, tiap-tiap minggu saya datang dari Kelang. Masakan saya tu, makanan kampung kita masak dekat KL ni, boleh terima tak
Sebab kadang-kadang orang sekarang macam banyak makan tom yam panas-panas. Jadi bila saya buka dengan gulai lemak, orang boleh terima tak gulai lemak dengan ikan bakar makan malam-malam. Jadi bila kita nak mendengar apa feedback daripada customer tu, itu adalah cabaran kepada saya lah. Maknanya bila kita buka tu, kita nak dengar apa dia cakap. Okey, masin ke apa ke, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Ada juga kadang-kadang kita rasa sedih bila kita buat dekor kan. Bila kita dah buat secantik yang boleh kan, ataupun makanan kita dah masak, saya rasa dah cukup baik dah. Bila orang datang, tak sedap lah, inilah tak cantik lah. Kadang-kadang kita rasa macam, aku dah buat rasa, aku dah buat yang terbaik dah. Tapi bila orang kata macam ni, macam tu, kadang-kadang bukanlah kata tak sedap. Selebihnya macam kadang-kadang lambat ke kan, itu menyebabkan orang kadang-kadang macam marah kat kita. Dia orang tak faham yang kita kata makanan kita masak satu-satu. Balik selalulah mengadu dekat suami. Tapi suami cakap, tak apa, awak dah buat yang terbaik kan. Macam mana cakap kan, kalau orang tak rasa ni, just sabar je lah kan. Yang penting bila kita sebagai owner kedai makan ialah kita kena sabar banyak lah. Kita kena dengar banyak apa saja customer cakap, kita kena hadap. Kalau kita tengok orang bila kita buka macam social media kan, media sosial tu kadang-kadang saya melihat kadang-kadang ada beberapa jenis komen-komen negatif lah yang saya rasa benda ni biasa. Yang ingin membunuh macam pengusaha lah kan. Kadang-kadang ialah komen-komen yang kadang-kadang saya rasa tak perlulah. Macam saya sendiri pun kadang-kadang cita rasa saya tidak penuh semua. Tapi saya tak perlulah nak hantar komen dekat dalam dia punya media sosial dia untuk makan entah apa tak sedap dan sebagainya. Dan benda ini sebenarnya yang saya lihat akan mengganggu isteri saya dengan komen-komen negatif. Dan saya kata biasalah, nak cakap apa lagi. Yang penting awak dah sediakan yang terbaik. Awak masak hari ni sama dengan semalam, tak ubah resepi tu yang orang nak, kan? Kualiti itu saja, ikhlas saja. Misal kata kalau orang bising sangat pun, kadang saya pernah bila dia bising sangat, saya punya moral support very simple saja. Bila dia customer bising-bising argue tentang, saya cakap senang saja, okey, tak apalah, ni saya belanja sedekah saja. Berpuluh customer, kalau ada customer yang dengar saya punya komen, betul tak apa saya cakap, saya sampai macam tu. Sebab saya rasa bila benda makanan ini very sensitif untuk saya. Sebab saya pun makan. Tapi bila saya makan, kalau sedap, apa yang kita buat? Kita akan datang ulang, kita datang balik. Tapi kalau tak sedap ke, atau tak kena, saya tak nak cakap tak sedap, tak kena selera saya, okey, mungkin first and the last, kali pertama dan terakhir. Jadi saya nak educate wife saya macam tu, isteri saya macam tu, untuk menerima benda-benda macam tu. Kalau dia makan, tak sedap lah, bising, tengok pinggan licin juga kan. Jadi kadang-kadang saya terfikir, ini adalah lumrah manusia yang kita perlu hadapi. Mostly untuk set berbuka puasa ialah set apa yang ada dekat sini, dekat golek-golek, set biasa. It just untuk berbuka puasa kita kecilkan sikit set dia sebab kita tukang masak kita nak masak dalam masa jangka masa yang pendek. So kita nak distribute makanan dalam masa jangka masa yang pendek. Jadi set dia kurang sikit daripada yang biasalah. Bulan puasa saya rasalah bila kita buka kedai makan, saya rasalah saya dah cakap dekat staff saya, bila bulan puasa ni adalah bulan yang paling tough dalam satu tahun tu. Sebab kita akan terima ramai customer dalam masa satu hari dan kita kena hidangkan makanan dalam waktu yang sama. Jadi memang tough untuk saya, memang ada cabaran. Sebab bila kita nak menyediakan makanan tu dan hidangkan je orang pada waktu yang sama, memang cabaran. Jadi maknanya daripada situ kita kena ada alternatif lah. Saya cari extra staff, ekstra tukang masak. Maknanya yang tu pasal lah saya cut off menu yang banyak sangat tu, kita kecilkan menu untuk kita make sure semua tu okey bila kita ni lah serve dekat customer. Jadi selebihnya kita nak bertahan. Bila kita buka dalam hutan ni,
dengan tak ada signboardnya dulu, lampu pun tak ada. Bila customer cakap kat mana, naik pusing kiri sebelah highway, macam jalan pun tak ada jalan yang proper. Jadi benda tu sedikit sebanyak kadang-kadang ialah mengganggu saya untuk berniaga, tapi kita bertahan, maksudnya kita bersabar, kita berdoa, so dengan harapan okey bila customer tu datang, okey nanti customer tu okey cakap makanan dia sedap, lepas tu dia bagi tahu kawan dia, daripada kawan-kawan dia akan panggil lagi banyak orang lain lah untuk datang ke Golek-Golek ni lah. Customer tak faham bahawa kita masak ni on the spot. Kita bukan cedok macam kedai mamak ke mana-mana, kari semua dah ready kan. Jadi saya takut penerimaan itu saja yang itu yang sangat mengkhuatiri saya, sebab orang kalau dia faham kan, tapi dia tengok customer ramai, dia masak satu-satu, bila datang kita garanti berasap-asapnya atas. Jadi kita nak fahamkan tu. Saya hanya takut di situ, takut kalau customer tidak dapat memahami konsep restoran kita. Okey, kalau orang cakap kedai makan, yes, memang best. Sebab dia cash. Sebab bila setiap kali orang makan, dia akan bayar kita cash. Tapi sebenarnya dia ada sedikit yang sebenarnya kita kena sacrifice diri kita. Macam saya dulu, saya suka bawa motor dengan husband. Bila kita start kedai makan ni, saya terpaksa stop saya punya aktiviti. So maknanya saya terpaksa sacrifice saya punya hobi. Lepas tu bercuti pula. Maksudnya kadang-kadang hari raya, bulan puasa, kadang-kadang orang kata, kita nak buka puasa dekat luar kan, ramai-ramai dengan anak beranak ke. Tapi saya tak boleh, sebab bila kita buka kedai, kita kena make sure hari-hari buka dan customer tahu kedai sentiasa buka. Maksudnya macam bila tutup, kenapa tutup macam tu? Lagi satu macam untuk bercuti. Bila kita bercuti, kalau saya tak ada, susah. Maksudnya saya kena make sure saya mesti ada. Kalau nak bercuti tu kena betul-betul penting baru kita boleh cuti. Sambal terung ikan masin tu antara menu yang popular juga dekat Golek-Golek. Ramai yang request untuk sambal terung tu. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk sambal terung ikan masin ialah terung, cili merah, bawang merah, bawang putih, ikan masin. Okey, cara nak masak sambal terung ikan masin ni, pertama sekali kita kena blend bahan-bahan dia seperti bawang merah, bawang putih, lepas tu cili merah dengan ikan masin tu kita blend sekali. Lepas tu, sebelum tu kita kena goreng dulu terung tu. Bila kita dah goreng terung tu, dah masak, letak tepi. Dan minyak yang sama kita gunakan untuk goreng pula bahan yang kita blend tadi. Goreng sampai dia dah garing. Okey, dah garing, kita tutup api dan kita masukkan terung yang kita dah goreng tadi, just kacau-kacau dia dekat tu, so jadi dia sebati dengan sambal tu lah. Untuk resepi sambal terung ni, saya menggunakan ikan masin jeruk. Okey, kalau kita nak goreng pakai ikan masin yang lain, yang berlainan pun boleh juga, as long dia ikan masin, then should be okay.
Okey, antara menu yang paling top dekat Golek-Golek ialah ayam Mak Kasim. So ayam Mak Kasim ni ialah dia nama dia unik sikit sebab actually namanya kita main-main dengan kawan saya lah. Saya tanya dia, ni masakan jenis apa? Dia kata ayam Mak Kasim. So jadi saya pun macam okey, bolehlah lepas ni kalau aku buat sambal ayam, saya buat sambal ayam Mak Kasim. So benda tu daripada main-main terus jadi melekat satu nama. Sambal ikan masin kita boleh gunakan untuk ikan bilis, kita boleh gunakan untuk sotong, terpulang. Actually dia sambal ialah salah satu sejenis paste yang kita boleh campurkan dengan apa-apa jenis bahan yang kita nak. Untuk sambal ayam Mak Kasim, kita menggunakan ayam, lepas tu serbuk kunyit, bawang merah, cili kering, asam keping, daun kari dengan air asam jawa. Cara-cara dia ialah okey, mula-mula sekali kita macam biasalah, kita lumur ayam dengan kunyit, kita goreng dulu. Bila dah garing, kita put aside. Lepas tu, cili kering, bawang merah, kita blend sekali. Bila dah blend, okey, mula-mula kita letak minyak. Kita tumiskan cili kering tu dengan bawang merah tu sampai dia garing sikit. Lepas tu kita letak asam keping sesedap rasa. Lepas tu saya letakkan sedikit air asam jawa. Saya guna asam keping ialah untuk memasamkan makanan saya biar dia ada rasa macam masam-masam sikit. Tapi kalau nak masamkan lagi kita tambah air asam jawa tu. Tapi air asam jawa tu macam kalau nak ubur pun boleh, tak nak ubur pun tak apa. Tapi untuk saya just rasa macam nak tambah sikit, jadi perisa lebih sikit, saya tambahkan air asam jawa. Kita goreng sampai dia pecah minyak. Lepas tu sama ada nak letak garam pun boleh ataupun tak nak letak pun boleh sebab dia dah cukup masam. Kemudian kita letakkan sedikit daun kari. Daun kari tu untuk menaikkan bau. So bila sambal tumis tu letak dengan daun kari, so bila kita masak daun kari tu dia akan ada satu bau yang wangi. So maknanya bila kita makan tu dia ada bau sikit wangi. Bila dia dah blend together, dah ni, lepas tu kita baru masukkan ayam yang kita dah goreng tadi, campurkan dengan sambal tu, so kita just masak dia bagi dia sebati. Ayam Mak Kasim antara juadah istimewa menjadi tarikan utama. Aroma daun kari dalam masakan ini memberi rasa yang berbeza, pasti menambat selera pengunjung yang datang. Ayam Mak Kasim tak rugi untuk dicuba. Salah satu lagi menu yang popular dekat Golek-Golek ialah lala sup. So lala sup ni dia sesuai untuk kita sebagai untuk dimasak, especially para isteri, sebab dia menu paling simple sekali untuk kita masak bulan Ramadan. Sebab dia just tumis biasa je. So dia sesuai untuk dimakan untuk budak-budak sebab dia tak berapa pedas. Bahan-bahan untuk lala sup ialah lala, lepas tu bawang merah, cili merah, serai, daun kunyit. Cara-cara dia ialah mula-mula kita tumiskan bawang merah dengan cili merah.
Bila dah garing, lepas tu yang serai tu kita titik, kita masukkan sekali dengan daun kunyit tu, kita ikat, tumis semua sekali. Lepas kita tumis bahan-bahan tu, kita masukkan dalam. Lepas tu masukkan air biar dia menggelegak. So lepas tu baru kita tambah garam sikit. Kita tekan sampai dia betul-betul masak lah. Okey, untuk lala sup ni, kita boleh kalau orang yang tak suka makan lala, dia boleh juga tukar dengan makanan seafood yang lain seperti kepah atau kerang. Itu yang paling suitable lah untuk sup ni. Okey, untuk pengembangan golek-golek ni saya melihat Kak T daripada mulanya kita cuma ada dalam 2-3 table, kita menjamu dalam 20 orang paling banyak saya rasa. Tapi tahun demi tahun saya rasa sekarang kita sudah dalam satu masa kita sudah menerima sebanyak 300 customer. Kalau itu adalah satu perkembangan yang saya rasa sangat baik. Kalau ikut daripada start saya datang, memang nampak perubahan yang ketara lah. Especially dia punya tempat masak. Daripada tempat yang kecil, dia pindah ke tempat kedua, sedang. Sekarang ni dah yang tempat ketiga lah. Memang saya rasa dia expand berkali-kali ganda daripada tempat dulu. So bagi saya lah, saya nampak tempat ni memang sesuai sangat dengan dia punya ambience, suasana dia. Saya rasa selamat and then bersih. Lepas tu dia sangat friendly dia punya ni. Dan juga masakan-masakan dia yang kita boleh request, kalau tak nak pedas pun kita boleh minta tak nak pedas kan. Dan saya banyak recommend kawan-kawan dan saya punya colleague pun saya bawa makan kat sini. Sebab dia sesuai sangat untuk keluarga. Andai kasturi hilang arus, mawar tak berkuntur, cinta tak bersambung. Sebenarnya betul, yang paling banyak menolong saya adik saya 2 orang. Sebab adik saya yang Firdaus tu, dia akan menjaga dari segi kewangan. Okey Kak T, this one kena buat, yang ni kena buat, yang ni kena buat. Yang Naim pula dia in terms of dengan customer dia banyak, dia punya PR dia okey. Golek-golek ni dapat pergi jauh macam ni sebab sokongan daripada diorang. Lepas tu bila mak pula kan, macam mak pun sentiasa akan call, okey hari ni macam mana, mak kalau datang dia akan pergi setiap meja macam mana, makanan okey ke tak, dia akan tanya. So maknanya dari segi dalam keluarga saya memang diorang very supportive. Di samping suami saya lah, memang dia daripada setiap malam dia akan mendengar apa saja, okey saya nak buat ni, apa saja rintihan saya dia akan dengar. Okey kalau awak nak buat ni, saya nak buat lagi tempat meja makan, okey macam mana, dia kata saya nak hanging, dia akan buat okey. Dan kebetulan anak-anak saya yang perempuan tu pula, dia tengok mungkin daripada kecil 9 tahun dulu ke, dia tengok saya hari-hari masak. Bila dia dah habis dia cakap, mama saya nak masuk kulineri. Okey, saya macam cakapkan shocking juga sebab kau belajar science stream, lepas tu kau nak masuk kulineri. Cakap okey, maknanya ada yang ikut jejak saya lah untuk ke dapur. Yang lagi seorang pula pun beruntung bila dia suka dekor. Okey, mama saya nak buat dekor, nak buat table setting ni. Okey, saya rasa macam okey, semua everybody support saya. Saya rasa beruntung lah, alhamdulillah.
Biarpun restoran ini diusahakan bersama keluarga, Nur Hayati tetap memperuntukkan masa anak dan suami demi memanfaatkan momen bersama. Isteri saya ni dia lembut dalam keras lah. Tapi kalau dia akan jadi sensitif apabila saya komen dengan jujur. Sebab dia faham cara saya. Apabila makan ni saya sensitif dari segi rasa. Macam early stage dulu, awal-awal dulu, misal kata dia masak kan, bila kadang-kadang termasin kan, saya memang marah. Bukanlah marah, macam masinnya. Saya takkan nak orang kata nak jaga hati dia untuk katakan makanan tu sedap, tetapi sebenarnya sebaliknya, tidak. Jadi saya jujur. Jadi dia kadang-kadang penerimaan dia tu kadang-kadang anak-anak saya sendiri pun tengok macam mana, apa ni dia very straightforward, dia cakap. Saya tak nak jaga hati dia dari segi macam tu. Tapi over time, lama kelamaan dia faham. Kadang-kadang bila saya komen tu tentang, tak kira lah menu baru dia apa ke, saya cakap something wrong, ataupun kadang-kadang apabila dia dah sediakan masakan, kadang-kadang tukang masak yang berubah, maybe cara pemasakan dia tu lain kan, kadang-kadang berubah sikit. Jadi saya akan komen. Bagi saya komen ni jujur. Saya mengharapkan Golek-Golek akan terus membangun dan terus memuaskan hati semua pelanggan yang sedia ada. Untuk Kak T pula, saya pun tahu dia ada macam-macam lagi plan yang untuk akan datang dia, seperti dia ingin membawa sambal dia ke pasaran, ingin membuka cawangan-cawangan lain, dan saya mengharap, dan saya dekat sini sentiasa membantu dia untuk menjayakan dan membangunkan segala apa yang plankan untuk Golek-Golek dan untuk karier dia. Saya dengan isteri pun kita mula daripada awal pun kita dengan dunia penulisan, penerbitan, publishing kan. Bila dia divert saja kepada ialah makanan, restoran ni, saya macam boleh ke kan. Dan apatah lagi saya dah memang totally dah berhenti dan saya nak berehat, nak menghabiskan sisa-sisa hidup. Jadi saya hanya harapkan kalau boleh restoran dia tu, saya cakap dia, saya tak suka sangat restoran dia terlalu gah meletup. Dan yalah, kalau boleh saya nak konsisten. Saya nak satu keadaan yang orang kata sederhana je. Kalau misal kata dia punya sales ikan tu mungkin mencecah sampai beberapa ratus ekor lah misalnya. Tapi apabila terlalu ramai, kita punya servis akan jadi kurang. Saya tak nak juga macam tu. Nanti besok takut tak berpanjangan kan. Jadi saya suka benda yang sederhana. Macam okey, crowd penuh, kita boleh serve orang dengan selesa, pelanggan pun boleh dapat makanan dengan selesa. Sebab kita punya konsep ni sebenarnya menjadi masalah kepada kami sendiri untuk menjawab. Saya punya planning besar. Saya nak buka kilang. Saya nak jual sambal saya sebab saya buat paste kan. Jadi saya punya planning, saya nak jual sambal. So saya nak ada kilang saya sendiri, dan saya rasa macam dulu bila kita buka kedai distribute buku, saya distribute buku dekat merata, maknanya sampai dekat Kelantan, sampai dekat ni. Jadi saya teringin nak buka Golek-Golek dekat outlet lain lah, tapi at least satu sajalah. Maksudnya itu impian saya, dan saya punya impian lagi nak jual sambal lah, nak buka satu kilang yang jual produk saya, produk Golek-Golek ni lah.